ta'ala lil hawadisi. Dan katanya kata musannif kata nak wa mukhalafatuhu pada mata. Kata ni yakni pada mata. Wa itu. Dan kata musannif yakni pada mata Ummul Barahim kata nak wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya arti bagi mukhalafatuhu lil hawadis. Maksud dengan kata wa mukhalafatuhu lil hawadis apa dia? Yang keempat lah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dah daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Yang keempat daripada bilangnya sifat Allah Ta'ala. Sesungguhnya sifat Allah Ta'ala tak ada bilang nak tulis luar. Asal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bilang 1, 2, 3, 4. Tapi di sini ada bilang ni. Ini nisbah ulama buat mari untuk mudah kita faham, mudah kita hafal, mudah kita ingat. Buat itu. Asalnya sifat Allah Ta'ala tidak berbilang 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa musannif kita tika ni bilangkan sifat mukhalafatu Ta'ala yang keempat? Ini kerana ulama nak kita mudah faham, nak mudah kita hafal, nak mudah kita ingat dan mudah kita bicara. Tulis itu. Tulis luar. Dah. Asal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berbilang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kenapa sini bila yang keempat daripada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yakni kerana ulama nak beri mudah kepada kita yang belajar, yang masuk mengarung dalam ilmu tauhid, mudah kita hafal, mudah kita ingat, mudah kita bercara, mudah kita nak mengaji. Gitu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya maksudnya. Maksud dengan kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala. Bersalah Allah, tak serupa Allah, tak menyamai Allah. Itu makna bersalah. Apa makna bersalah? Yakni tak menyamai Allah dan tak serupa Allah bagi segala yang baru. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak serupa bagi perkara yang baru. Makna kan tafsir lagi. Arti itu meroyak maksud mukhalafatu ta'ala, bersalahan Allah bagi segala baru. Arti lagi. Nak tafsir lagi, nak hurai lagi, nak surah lagi, nak menyata lagi. Artinya, arti bersalahan Allah bagi segala yang baru ni, tiada bersamaan Allah, tak sama. Tak sama Allah, tak menyamai Allah bagi segala yang baru. Tak sama. Kita ada sama, kadang-kadang jari sama-sama 10. Sebut atas manusia, jari berapa? Lek kanan 5, lek kiri 5. Sungguh kata muka tak serupa, tapi tapak serupa tu ada nak. Jari sama 10, kaki sama 2, kaki sama 2. Pas motor tu jari sebelah tu lebih lah tu. Kita ada tempat sama, ada tempat menyerupai, ada tempat menyamai. Tapi bagi Allah, dia tak serupa bagi benda makhluk. Benda makhluk kadang-kadang sungguh kata hidung tu hak ni congak, hak ni tak congak, hak ni tinggi, hak ni rendah. Tapi sama ada hidung dua dekat, lubang dua belakang-belakang. Lepas tu mata dua tik, lepas tu dua tik, ada mata putih, ada mata hitam. Ni tempat sama, tempat menyamai. Tapi bagi Allah tak menyamai bagi benda yang baru, nak suruh faham dah. Tak menyamai dan tiada bersamaan Allah bagi segala yang baru. Maka diketahui daripada yang dimakan itu. Dimakan mana? Dimakan yang tersebut. Apa yang tersebut? Yang tersebut daripada bersalahan Allah bagi segala yang baru, yakni tidak menyamai dan pula tidak bersama Allah bagi segala yang baru ni. Apa? Menafikan. Tu orang panggil nak menafi. Makna yang tiga, hurai yang tiga. Apa nak terak lagi, nak berdalai lagi. Apa? Nak apa? Nak berdalami lagi tentang mukhalafatu ta'ala. Tu makna gano tiada apa? Bersalahan Allah bagi yang baru dan pula tiada bersamaan Allah bagi segala baru. Nak tafsir lagi, hurai lagi, nak berdalami lagi. Yakni apa? Menafikan. Apa menafikan? Yakni nak menolakkan. Nak menolak di Allah, apa menolak? Jirmun. Gitu. Nak menolak di Tuhan tu jirim. Nak tolak di apa makna Tuhan tak serupa dengan benda yang baru. Allah Ta'ala tidak bersama bagi segala baru. Yakni Allah Ta'ala tertolak dan ternafi. Makna kata ternafi dan tertolak, jirim di Allah. Menafikan dan menolak jirim.
Makna jirim, makna benda yang bertokar, benda yang berjuzuk, benda yang berkampuh, benda yang bersusung. Tu jirim, tulis itu. Maka menapi di Allah jirmun. Apa jirmun? Yakni benda yang bersusung, benda yang berkampuh, benda yang bertinih-tinih, benda duduk dekat, duduk jauh. Tu dia panggil jirim kan? Dan maradun. Hak dia tulis maradun, tak ada nak maradun, tak ada sakit. Kerana tu sakit dah. Ni orang panggil silap tobok. Ni tuai kita tak ada salah. Orang main tobok tu silap ming jadi nah, ain jadi ming. Asalnya aradun tapi kita tulis maradun. Tulis luar. La'ala sawab aradun bukan maradun. Duduk ke mana duduk cara bab salah Allah Taala duduk tu sakit kok mana? Dah tak ada noyak tu sakit. Tuhan sakning menafikan jiring, tak ada bertokar, tak ada bersusung dan aradun. Tuhan tu ternafi daripada arad. Apa makna arad? Yakni benda yang tupai lekat di zat. Tulis luar mudah-mudah. Tuhan bukan jiring. Dia bukan benda berkampuh, bukan benda berjuzuk, bukan benda bersusung. Dan aradun, Tuhan tu menafikan arad. Zat Tuhan menafi arad. Apa makna arad? Yakni di Allah Ta'ala bukan satu perkara yang tupai lekat, tupai jelira di zat. Tulis itu aradun. Apa makna aradun? Tuhan bukan benda jelira di zat. Bukan benda tupai di zat. Dan kulliyah, nak menafi kulliyah. Faham tak? Kuliah. Kita misal kuliah. Kuliah ni kan supaya tubuh badan kita. Tubuh badan kita pergi beri penuh. Jari. Tangan 12. 5 jari. Ni orang panggil berkapuh. Bersusung. Tangan ni orang panggil lengan. Ni orang panggil apa ni? Ni orang panggil bahu. Bahu pergi kacuh dengan perut tangan. Ni orang panggil siku. Siku pergi sini orang panggil pergelangan tangan. Pergi apa? Pergi susung dengan tangan. Maka tubik 5 jari. Hak ni 5 jari. Maka tangan kita, bahu kita pergi bertupuh kau. Pergi bersusum kapuh dengan tubuh. Maka tubuh kita adanya dada, adanya hati, adanya lipa, adanya perut, adanya maidah, ada kisaran. Pahala atas ni ada kepala, ada mata, ada hidung. Maka semua seluruh tubuh badan ni orang panggil kulliyah. Faham tak? Tu nak suruh faham. Apa arti kuliah? Yakni misal tubuh badan manusia. Ada kepala, bersifatnya dengan telinga 2 belah, bersifat hidung 2 lubang, bersifat dengan mata, bersifat dengan tangan, bersifatnya kaki, pohon, mari berhubung dengan tubuh. Maka ini dia panggil kuliah. Sekaliannya, semuanya. Maka semua ni dia panggil apa? Al-insan. Ingat ni. Insan, kan dah? Insan ni orang panggil lafaz kuliah. Tunjuk tak apa? Tunjuk di atas bersepakat apa? Tunjuk kan ni. Dalla apa? Ala idwin. Dalla ala idwin. Di atas beranggota. Anggota saat ni adanya tangan, adanya kaki, adanya hidung, adanya mata. Al-insan, lafaz insan. Tunjuk di atas kulliyah. Allah Subhanahu Wa Taala kuliah mana? Dah, Allah Taala bukan kuliah bagi kita. Sebut kata kuliah manusia, maka sila oleh kepala. Al-insan tu orang panggil ibarat yang tunjuk di atas seorang, yang cokong seorang, yang bersifat dengan kepala, adanya mata, adanya hidung, adanya telinga, adanya mulut, adanya hati, adanya tubuh, adanya kaki. Tu orang panggil al-insan yang tunjuk atas kuliah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada baik ni, ada mata baik kita ke, ada hidung baik kita ke? Dah. Menafikan kuliah. Dan juz'iyah. Juz'iyah. Benda yang halus-halus. Mana juz'iyah? Misalnya kita tahu juz'iyah ni benda yang halus-halus, benda yang juzuk. Kita tahu jari kita berapa ruah? Suah, 2 ruah, 3 ruah. 1 seni, 2 seni, 3 seni. Ni orang panggil juz'i. Ataupun benda yang halus daripada juz'i lagi ke? Supaya kita kata butir, pasir dan debu. Debu tu orang panggil apabila ia juz'i, benda yang kecil, mari beripun jadi stokor kepal, jadi stokor. Jadi stokor salngi misalnya. Tu orang panggil benda juz'i yang berkapuh-kapuh. Misalnya debu sama debu duk beripun, jadi stokor besar tangi. Tu orang panggil juz'iyah. Dan segala yang lazim bagi seperkara itu, dan segala yang lazim bagi segala perkara itu, dan yang lazim bagi jiring. Segala kita tengok molek. Dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Duk lazim perkara itu. Mana? Jiring. Dan arak. Dan kuliah. Dan pula juz'iyah. Tak situ. Dan segala yang lazim bagi segala perkara itu mana? Yang tersebut daripada jiring. Daripada arak.
daripada kulliyah, daripada juz. Tak molek itu tu. Dan segala yang lazim, yang pasti, yang tikai turut, yang duk ikuti bagi segala perkara itu, tak molek itu. Itu tu isyarat kepada rojok tu. Itu yang tersebut daripada jiring, daripada arak, daripada kuliah, daripada juz'iyah. Tak molek pelajar-pelajar. Domain tu cara tak molek je. Segala yang lazim, yang tikir turut, yang duk terikut bagi segala perkara itu, yang tersebut daripada jiring arak, kuliah, juz'iyah. Dan yang lazim bagi jiring 4 perkara, benda-benda hak duk melazimi bagi jiring, maka sabit bagi 4 perkara. Mana tengok? Pertama, baru. Perkara baru. Sebut kata baru, pasti emo ya tak lari emo ya arak, emo ya jiring. Kalau ia bukan kuliah, ia juz'iyah. Tak ada. Pertama baru. Sebut kata baru, ia tak lepas emo ia jiring, wa emo ia arak. Kalau ia bukan kuliah, dia juz'iyah. Faham tak? Baru seperti kita, kita ni. Kalau kita iktibar, tengok di kita seorang ni. Mudah, kecek mudah. Di kita ni, mik di kepala, bersifat dengan mulut, sifat dengan mata, sifat dengan hidung, sifat dengan tangan, maka kalau kira kuliah, orang panggil kuli. Subur tubuh badan manusia, suklier tubuh badan manusia, daripada kepala suk kaki, orang panggil al-insan. Lagu ni orang panggil kuliah. Emo ya kuliah. Lepas tu kalau kita pergi becek, mik ruah tangan dicabut so, jari ni cabut so, ataupun wek sekat pergelangan, hak ni orang panggil juz'iyah. Supaya kita misal di rumah suti. Sebut kata al-baitul tam, bait yang sempurna. Supaya al-insanul kamil, al-baitul kamil, rumah suti. Sebut kata al-baitul kamil, masuk dengan pitu, masuk dengan latar, masuk dengan rasuk, masuk dengan kasar. Tak dia panggil al-baitul kamil. Hak ni dia panggil kulliyah. Lepas tu juzuk, mana juzuk? Pitu, juzuk rumah. Latar, juzuk umah. Rasuk, juzuk umah. Itu panggil juz'iyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi dengan perkara ni. Tapi apabila sebut kata perkara ni baru, ia tak lari emo dia jiring, wa emo ya arak, wa emo kala ya kulliyah, wa emo kala ya juz'iyah. Dah. Dia tak lari daripada 4 perkara tu. Dan kedua, jawab ada bersusung. Sebut kata benda tu baru, sebut kata benda tu berjiring, emo ya bersusung. Dia bersusung. Benda bersusung ni orang panggil benda yang bukan Allah. Ni bersusung. Kita kata kalian ni bersusung dengan kalian ni. Bersusung entah telefon. Maka sebut kata bersusung ni, orang panggil perkara ini daripada perkara yang tak ternapinya jiring ataupun dia tu arak. Dan ketiga, mengambil lapar. Mengambil lapar. Sebut kata benda yang bukan Allah ni, yang tak serupa dengan Allah, ia kena ambil tempat duduk dia. Ia kena ambil ke apa? Ambil lapar. Apa mengambil lapar? Yakni ambil sekadar teluh dirinya. Ataupun sekadar teluh tubuhnya. Maka kalau ia ambil sekadar teluh tubuh badan dia, maka air bau ni, ia ambil sekadar teluh diri dia. Maka rotai duduk atas meja, ia ambil sekadar teluh tubuh diri dia. Tapi Allah macam ni tak? Allah bukan macam ni sebab dia qadim. Maka benda ni orang panggil benda yang tak lari daripada emo ya jiring, emo ya arak. Apabila ya arak dan jiring, ya tak lari emo, ya kena mengambil tempat yang sekadar teluh dirinya. Yang ketiga. Yang keempat. Dan keempat, menerima bagi arak, ya kena terima bagi arak. Tengok. Ya kena terima bagi arak. Terima bagi arak gana tengok dah. Tengok molek. Ada masalah tengok sini. Walhasil min bahsil kidami. Hasil kita daripada bahas musannif kata, kerana mafhum daripada kalam musannif kata, katanya kata musannif, maka segala bahagian daripada kidam ni ia tubik kepada 4. Maka kidam tu kita bercara ada kidam hakiki, ada kidam zamani, ada kidamnya idafi. Maka dah ada cara gi, cara mari, bahagi, mari, maka ia tak lari pada 4 ni. Tengok. Dalam masa cara kidam ni, yakhruju wa yakhruju min arba'ati asya. Dan keluarlah natijah daripada bahsil kidam. Keluar natijah. Ataupun makna wa yakhruju ataupun wa yukhriju. Dan mengkeluar natijahlah ia daripada bahasa kidam ni tubik pada 4 kali. Perhati molek. Fal awwalu, maka yang pertama.
Daripada bahasa kita ni, lahu adamun. Bagi dia tak ada mula. Tapi wa akhiruhu fanaun. Tapi akhirnya ada kepunahan, ada kebinasaan, ada bertemu dengan apa? Dengan Adam bertemu dengan kebinasaan. Bertemu dengan kebinasaan, bertemu dengan kepunahan. Mana? Wa huwa anfusana, ialah diri kita ni. Fil azali, pada masa azali. Yakni pada ilmu Allah Ta'ala, yakni belum daripada jadi langit, belum pada jadi bumi, belum pada jadi magai tu ada semua ni, diri kita nak kata mula tak boleh. Sebab di hari itu Allah Ta'ala tak ada jadi apa lagi. Hak ada Allah, hak ada zatullah, wa sifatuhu ta'ala. Lagi pula wa asma'uhu, dan makhluk lain tak ada gapo perkara. Sebab tu diri kita sendiri nak bila mula tak boleh. Faham? Pada belum mana? Yakni diri kita pada azali, yakni ada permulaan bagi kita tetapi ada akhir. Nah, tiada ada permulaan bagi kita tetapi ada akhir. Makna kata belum pada Allah Ta'ala jadi nur Nabi Muhammad. Dan belum jadi magi ada. Makna diri kita ketika ni nak panggil mula tak boleh. Tapi akhir dah. Tapi mula nak panggil tak boleh. Sebab apa? Ketika ni Tuhan tak ada jadi nur Nabi Muhammad. Tak ada jadi lagi magi ada. Tak ada jadi lagi arash. Tak ada jadi lagi kursi. Maka diri kita sendiri pun nak panggil mula tak boleh juga. Tapi akhir kita ada. Kemudian yang kedua, lahu awwalu wa akhiru fanaun. Ada bagi dia permulaan tapi akhir dia ada kesudahan. Mana? Anfusana. Diri kita juga iktibar ni. Iktibar berarti mulai. Wa huwa anfusana, diri kita fi waqtil imkan. Pada waktu imkan. Apa waktu imkan? Hak sebut dalam Usuluddin. Yakni waktu jadi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Ta'ala nak buat nur Nabi Muhammad pada waktu imkan, yakni waktu menjadikan nur Nabi Muhammad, maka selepas dah ni Allah jadikan arash ilahi, Allah Ta'ala jadikan kursi, Allah Ta'ala jadikan loh, lepas tu jadikan magi Adam AS, maka ketika ni nur kita dan pula ruh kita duduk di atas belakang magi Adam. Berapa ribu tahun? Hak tu boleh bilang. Ketika jadi magi Adam, maka benih-benih zuriat Adam AS duduk tah belakang Nabi Adam ketika duduk di dalam syurga. Masa beribu-ribu tahun dah. Kata ulamanya, Tuhan jadikan alam ini, masanya bakit Nabi, belum bakit Nabi tu, ni ribu tahun. Bila alam ni semenjak digarap jadikan magi Adam. Belum pada tu, tak bilakan umur dunia. Faham ni? Kemudian belum pada jadi alam, jadi tak ada, jadi arash ilahi. Tuhan sakning tu orang panggil Tuhan kanak nak menjadi kita, tapi pada nak menjadi kita pada belum jadi nur Nabi Muhammad jadi magi ada ni, kita semua ni nak bila mula tak boleh. Sebab tak ada jadi apa lagi. Nak bila mula-mula jadi apa? Jadi arah kita lepas arah baru boleh bila mula. Nak panggil sa dua. Ya orang panggil nak panggil sa dua, ya kena ada kena ada nisbah. Hak ni satu, hak ni dua. Lepas tu kalau tak ada sahabuk nak bila sa dua boleh tak? Tak boleh pilih. Ni nak panggil awal, nak panggil akhir. Makna kata apabila sebut kata awal, ya kena ada akhir. Supaya kita lah ni. Ada tak awal kita? Ada. Lepas tu ada awal kita, lepas ni kita mati. Sebab tu boleh pilih awal, boleh pilih akhir. Tapi nur kan apa? Roh kita dan fuak kita semua belum pada jadi magi ada nur Nabi Muhammad waktu imkan. Nak bila mula tak boleh. Sebab nak iktibar dengan gapo tak boleh. Sebab tu pada awal azali kita tak ada mula tapi kita ada akhir. Tapi pada waktu jadi nur Nabi Muhammad kita ada mula dan kita ada akhir. Dan pula bagi Allah lahu adamul awwaliyah wa akhiruhu adamu fana. Bagi Allah tak ada mula, bagi Allah tak ada kebinasaan. Maka bagi Allah lahu adamul awwaliyah wa akhiruhu adamu fana'in. Bagi Allah tak adanya mula, bagi Allah tak adanya akhir. Wa huwa zatullah wa sifatuhu wa asma'uhu ta'ala. Dan yang keempat, lahu awwalu tapi wala akhirahu. Bagi satu perkara ada mula, tapi bagi akhir ia tak ada. Mana? Wa huwa nikmatu ahlil jannah wa azabin nar. Azabun nar, nikmatu ahli jannah, hak ning ada mula tapi tak ada akhir. Sebab Allah memperkekalkan akal dia. Kata ia tak ada mula dan tak ada akhir, ini nisbah syarak tapi pada akal kita harus dia ada akhir. Sebab orang panggil Tuhan memperkekalkan dia. Ingat molek. Bagi bahasa kita,
satu perkara tak ada mula tapi ada akhir. Zat kita yakni belum pada waktul imkan. Dan pula masalah zat kita ada mula ada akhir yakni selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada awal ada akhir. Dan pula zat Allah tidak ada mula tidak ada akhir. Dan zat satu lagi orang panggil tidak ada permulaan tapi tidak ada akhir, ialah nikmatu ahlil jannah wa azabun nar. Yalah pak. Itulah maksud pada musanata, maka segala bahagi terbit kepada empat bahagi. Hak tak ada mula ada akhir. Zat kita qabla waqtil imkan. Dan pula waktu kita kata zat kita ada mula dan pula ada akhir. Yani ba'da waqtil imkan, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Mulk itu. Dan yang tiga, zat Allah tak ada mula tak ada akhir. Yang keempat, zat yang ada mula tapi tak ada akhir, ialah jannah, ahli jannah, dan pula nikmatu ahli jannah wa azabun nar. Bahasa selagi orang panggil mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Apa dia? Takhruju keluarlah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis mimma'anin, daripada beberapa mana. Surah yang pertama, musannif surah bersalahan Allah. Timolek. Bagi segala baru. Sebut kata mukhalafatu ta'ala, bersalahan Allah bagi segala baru. Makna Allah bersalah Tuhan supaya papai, dah. Tuhan supaya latar ni, dah. Tuhan supaya ninggal, supaya meja, dah. Allah mukhalifun bizalika. Bersalah dengan dimensi itu. Supaya ngalata, ada berjuzu, adanya SM stokor ini. Jawab tak bukan. Supaya dengan meja, bukan. Supaya dengan kursi, bukan. Supaya dengan kita, bukan. Mukhalifun bizalika. Bersalahan bagi segala baru. Yang kedua, Allah Ta'ala tiada bersamaan bagi segala baru. Ni makna tulah ni. Dah. Setengah surah bersalahan bagi segala baru. Setengah surah tiada bersamaan, Allah tegak lagi bagi segala baru. Maka makna yang tiga, sebut kata Allah Ta'ala tidak serupa dengan baru. Dan Allah Ta'ala bersalah bagi segala baru. Maknanya menafikan dan menolakkan daripada Tuhan dan zat Tuhan. Tolakkah? Jirmun, ardon, kulliyatun, juz'iyatun. Sebut kata Allah ditolak daripada zat Allah. Tak adanya jirmun. Sebut kata jiring, bertokah. Sebut kata bertokah, sila di kita ada berjuzuk, ada bersusung, ada berkapuh, ada dekat, ada jauh. Hei, kawan dekat dengan meja tak? Hai, dekat juga. Kau dah sejekal lebih-lebih. Nak panggil dekat, panggil jauh, bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala ditolakkan dekat dan jauh. Tolaknya bersusung, sebut kata benda susung, duk jauh ke dekat. Kalau duk jauh, orang panggil benda bersusung tu duk jauh. Kalau duk dekat, orang panggil benda berhampiran. Maka dekat jauh. Masalah juzuk dan tak juzuk, masalah kuliah tak kuliah, jiring tak jiring. Ini semua benda ini makhlukun, bukan Allah. Allah, innallaha mukhalifun bizalika. Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi daripada dimakan itu, daripada orangnya, daripada dimakan jiring, daripada makan arak, daripada makan kuliah juz'iyah. Ada tak? Sebab Tuhan katanya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada seumpama Allah suatu pun apa? Syai'un minal makhluqat, syai'un minal mumkinat. Tuhan tak serupa daripada benda makhluk. Allah Ta'ala tak serupa sikit daripada benda-benda kejadian. Tuhan menafi di zat Tuhan jirmun, menafi ardon, menafi kulliyah juz'iyah. Tengok. Ardon ke apa? Benda bertokoh. Macam kita tokok tak tokok. Oh bertokohnya bersusungnya tangi kita ni. Gelengi, pergi bersusung dengan perut tangi pergi bersusung dengan bahu. Bahu pergi takut dengan tubuh. Dah. Pas di tubuh adanya kopek, adanya pusat, lik dalam adanya hati, adanya lipa. Bersusung sebut jiring, benda bertokoh. Dan pula arak benda tupai lekat di jiring. Mana? Putih kulit kita. Putih ni tupai nak? Tupai di zat kita. Tupai di jiring kita. Lepas tu masalah putih kuku kita. Tupai nak? Tupai di zat kuku kita. Lepas tu lihat tapak tangan ni. Putih. Maka jiring ni, orang panggil arak ni, cara yang tupai lekat di jiring. Ya nak duduk suku cara ya tak boleh. Ya nak duduk cara ya asing pada zat tak boleh. Nak asing pada jiring tak boleh. Sebut kata putih lah. Putih papai. Hei, putih apa? Putih kita katakan serubah. Putih apa? Putihnya jari. Ya kena tupai di zat mana-mana. Kata putihnya nak lai luang, nak naya cara ya tak ada tupai di mana, ya tak boleh jadi. Dah. Yang ketiga kuliah. Kuliah lah. Seperti benda yang pesing kuli. Supaya jazat kita. Insan kami orang panggil insan.
Insan ni ia ada berjuzuk kah? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan. Hanya dia panggil kulliyah insan. Tapi juzuk-juzuk dia orang panggil juz'un min insan. Apa kulliyah? Apa kelas? Semua tu. Rumah yang kamil. Hak ni panggil lata. Sebab tahu rumah masa semua? Lata, rasuk besar, rasuk labu. Ada nyunyuk langit, ada pintu nate, ada pintu. Ni orang panggil al-bait. Sebab kata juzuk bait, pintu, lata. Lagi pula rasuk labu, rasuk besar. Cie. Hak tu orang panggil juzuk dia. Maka Allah tertolaknya, menapinya benda-benda macam ni. Apabila sebut benda duk melazim dengan jiring, melazim dengan arak, lazim dengan kuliah juz'iyah, dia tak lari daripada benda ni. Sebut perkara melazimi dan ikuti pada jiring dan arak kuliah juz'iyah, ia tiada sunyi, tiada lepas, ilmu kalanya perkara yang baru. Perkara ni ilmu baru timbul. Seperti zat kita baru timbul ya, langit baru timbul ya. Selepas mana jadi langit? Selepas pada jadi nur Nabi Muhammad. Tapi dia tak boleh pakar ni hadis ni. Hadis kata jadi nur Nabi Muhammad. Tak apalah kita nak beramal, kita nak pakar. Mata hadis ni hadis maudhu' ni. Lepas tu ada lazim kita. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Aku selawat dan aku ucap salam dan kebesaran ala nuri, di atas satu cahaya al-mausufi yang disifat akan dia bil taqaddumi wal awaliyah, dengan permulaan. Mula daripada Tuhan nak jadi langit, Tuhan jadi nur Nabi. Belum pada nak jadikan arah, Tuhan jadi nur kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lazang ni dah. Walaupun kita beramal tak ada masalah. Dah. Kemudian dah bersusun perkara baru dan bersusung dan berkata berkapuh, yakni perkara hak duduk saku arak ataupun jiring. Tiada lepas daripada bersusung seperti zat kita bersusung pada tangan, bersusung pada bahu, maupun umum bersusung pada latar, bersusung pada gasuk, susung daripada jaga tunjuk langit dan mengambil tempat. Sebut kata benda bersusung, benda berjiring, ia tak lari, kena mengambil tempat yang sekadar tuluh tubuh badan dia, sekadar tuluh diri dia dan menerima arak. Ia pasti sebut kata benda jiring, dia kena terima arak. Emo putih, wah emo hitam. Supaya kita, demo tu kulit hitam weh, demo tu kulit putih weh. Sebut kata jiring, ia tak lari daripada menerimakan arat. Nah, sekat tu dulu. Kamar dia kata wallahu a'lam. Buka ni pula dah. Alhamdulillah. Faham tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nah, tengok ni pula. Tulis tagi dah. Dan wajib dah kita katanya atau ia melihat atau ia lihat mendatang dengan dia dengan perkara yang dilarang, atas bukan jalan yang disuruh, atau ia seorang lihat, seorang tu lihat mendatang dengan dia dah dengan apa? Dengan perkara yang tidak disuruhkan oleh Allah. Lepas tu atas apa? Dengan dia atas bukan jalan yang disuruh. Atau ia seorang mukallaf lihat mendatang seorang dengan dia dengan satu perkara daripada syarat semaya ataupun daripada rukun semaya, atas bukan jalan yang disuruh. Perkara ia datang sungguh syarat semaya, tapi syarat semaya bukan jalan hak disuruh Allah. Orang ambil semaya basuh wi cuci lagu ning, lepas tu basuh muka wi rata, dia dak basuh puing-puing itu. Maka orang tu dia lihat, kita tengok seorang tu basuh muka kau daning wi. Maka wajib kita kena royak ke dia. Di atas jalan fardu kifayah wajib tahai. Mu basuh beg tu tak kena nah. Mu kena basuh wi rata ni kulit belakang. Yang pergi basuh muka lah tu. Makna seorang daripada manusia ataupun mukallaf yang mendatangkan perkara yang bukan disuruhkan oleh syarak, maka wajib kita kena royak ke dia. Tu maknanya. Seperti ia seorang mendatangkan dia akan satu perkara daripada syarat semaya ataupun rukun semaya, mendatang dengan tiada sempurna syaratnya syarat semaya ataupun syarat perkara yang diwajib oleh syarak oleh Allah Ta'ala, atau rukunnya rukun daripada semaya atau rukun semaya, tapi yang mendatang dengan tak sempurna. Misalnya basuh muka, basuh tak sempurna, basuh kodan ni. Ingat budak-budak ni perhati ni, basuh muka beg ni tak sah nah.
Kena basuh, basuh ni. Tu basuh ya bui kok ni. Ni, sakat ten ni habis ni. Ni muka kau ni. Kalau dia mau ni basuh kau daning, sini makna kata asmaya ya tak sah. Apabila asmaya ya tak sah, maka semaya ya pun tak sah. Semayalah lah tak sah. Mayalah baik mana penuh rukun pun tak sah. Sebab di syarat dia tu ditangguh ya mula-mula ya mi asmaya tak sah. Sebab apa? Ya basuh tak sepenuh sakat te muka. Sakat te muka nak basuh mik sini mari kok ni bih. Bulu-bulu tempuh ni. Hak tu ni hak tumbuh tepi ni kena basuh bih ni. Lepas tu dia sunat pula dalam kitab I'anatul Talimi, sunat kita mi tu kita gosok sikit sini. Dah. Di celah-celah bira mata di atas batas hidung sunat kita gosok tika kita ambil asmaya. Ni orang panggil cara hak yang disuruh oleh syarak dan oleh Allah. Pada ni yang dibuat cara tu daripada syarak tak sempurna, tak juga cara hak yang diperintah oleh syarak. Maka kita kena royak dia. Deh. Dan wajib jika kuasa mengerah akan suruhnya. Kiranya. Dan wajib yakni wajib atas mukallaf. Itu dan wajib yakni atas mukallaf pada syarak. Gitu. Dan wajib yakni atas mukallaf pada syarak. Jika kuasa yakni jika kuasa oleh mukallaf mengeras akan suruhnya, boleh nak kerahkan masalah suruh dia. Hei, tak boleh buat lagu ni. Misalnya dia budak kita ke ataupun anak murid kita ke budak kita. Hai, tak leh mi asmaya lagu tu tak kena tu syarak tak berkena. Kalau mau buat pun tak sah semaya mu tak leh buat lagu tu. Kita kena rojak. Kalau kita kuasa nak royak dia dan nak suruh dia, maka wajib kita keraskan dia, kita tekan dia. Atau tegah seorang yang mendatangkan satu perkara yang bukan daripada perkara yang disuruh. Gitu. Atau tegah seorang yang mendatangkan daripada syarak atau rukunnya rukun semaya yang bukan disuruhkan oleh syarak, bukan cara yang disuruh oleh syarak, yakni wajib disuruhkan memperbuatkan barang yang ia seorang tinggalkan dia kan yang bagi ia tinggal dia basuh kodaning, maka tak leh buat lagu tu tak kena buat baik ni. Wajib kita suruh dia. Lepas tu wajib kita lari tak boleh buat. Kita suruh buat baik ni. Basuh dia habis. Kalau tangan ni sekat ni. 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 Lu basuh tangan sekadar ni, tak sampai siku tak sah basuh tangan. Dalam syarat katanya ya ayyuhan nas idza kumtum ila salah fagsilu wujuhakum. Ulama takbir wujuh ni sekat ni. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuh tanganmu sampai ke siku. Hak ni duk bahas ulama masuk siku ke tak masuk siku? Masuk muraya ke tak masuk muraya? Kata setengah masuk sampai muraya ilal marafiq. Masuk muraya kena masuk sampai siku. Sebab tu kita nak wis penuh basuh siku, kita basuh bahu. Ni orang panggil cara yang disuruhkan oleh syarak. Tapi demo ni rasa pelah-pelah berserati sekat ni je. Tak kata siku. Bermakna kata basuh dia tu tak sempurna, tak mada, tak cukup pi, maka kita orang tepi, kita orang mukallaf kuasa nak suruh dia, hei, muat tak kena tu. Buat baik ni hak kena. Basuh sampai siku, basuh ke bahu ni. Deh. Kalau kita boleh suruh dengan keras, kita suruh. Pahamu kena tinggal tu, basuhlah tu, kita tegah dia. Kalau kita kuasa, sebab tu Nabi kata siapa dia tahjil dalam mi asmaya basuh muka basuh siapa kuning weh. Berapa lik sana ni. Pamuka siapanya kena bok-bong ya ni. Maka klik ke akhirat muka ya tu lak kal qamari serupa dengan bulan. Tangi ya cerah lak sebab ya tahjilkan pada basuh tangi siapa ke bahu weh. Hak sungguh nak sini ya. Tapi dia basuh siapa ke bahu. Sebab apa? Nak wis penuh hak yang wajib. Sebab apa? Dalam kaedah nyata, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Hak sungguh tidak sepenuh basuh wajib, kena basuh tik masalah siku ataupun lepas pada siku. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka orang panggil hak ni, siku pun orang panggil wajib wasail. Sebab nak sepenuh, basuhkan perut tangan dan pergelangan tangan. Kena basuh siku tak? Royak cara yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Okay? Basuh kena tu. Yakni wajib disuruhkan memperbuat barang yang ia seorang tinggalkan dia yang jika kuasa mengerah oleh mukallaf. Akan seorang yang tinggal akan perkara yang disuruh saat ni. Dan jika tiada kuasa disuruhkan, kalau kita tak kuasa
Nak royak dia, ya orang kedai, ya tok men ni, tapi ayuk. Hei, tuan ayuk, baca bahasa tak kena ni. Soal peng dia, lu ayuk hok debe. Kalau tok men ni hok debe dok pikul, sok mau galah, sok mau tapun 357. Panah-panah budak ni. Takut goh dengan 357 ni, tak asal. Kita wajib suruh, wajib kerah orang yang kita kuasa seperti daripada budak kita, kodai kita, anak kita. Lepas tu misalnya hak kita tak kuasa nak royak, kita nak royak baik nak. Misalnya orang demik semaya tak kena nayuk ke, tok meni ke orang kedebe. Hei tak kena mi ahmai, panah-panah kakul tak budak ni. Tak usah royak Pastikan ni kita nak larang ke nak tak nak larang dengan mulut tak kuasa, nak kuasa kita nak mengerasi royak dia tak kuasa. Payah kata sini, jika tiada dan jika tiada kuasa ingkar dengan hatinya. Tiada kuasa ingkar dengan hati, kita larang hati. Kita tak kena ni. Kita nak royak dengan mulut, takutnya lebay dia, nyeretak dia. Kita pun larang hati. Tak molek tu, dah tak comel tu, tak kena. Hati tu beci, tengok dia buat bahasa mana? Bahasa muka lagu ni. Sebab Nabi kata man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa pergi tengok benda mungkar, benda tak molek weh. Misalnya yang ni bahasa muka hak tak kena dengan syarak. Nabi kata man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Lepas tu wa man ra'a munkaran falyughayyir bilisanihi. Kalau tak kuasa nak tagbah, tak kuasa nak gapo, nak tengah tangi. Misal tengok demo tu duk pergi jebuk arak kita papai. Kalau kita kuasa buat dengan tangi. Tapi kalau kita tak kuasa dengan tangan, hoi, tak boleh minum arak tu haram. Boleh kita kata ke dia sebab sayang kita. Lepas tu Nabi kata lagi, wa man ra'a munkaran, dia tak boleh nak tegah dengan lidah, dia tak boleh nak tegah dengan tangan, falyughayyir biqalbih, maka ubahkan benda maksiat, benda tak molek, benda munkar tu dengan hatinya. Pas Nabi sebutlah hati, lah hadis wa zalika ad'aful iman. Tegah dengan hati tu sekurang-kurang daripada imannya. Tu, tegah hati. Yakni dan jika tiada kuasa atas disuruh diingkar dengan hati jua. Kita kena suruh dan ingkar dengan hati. Kalau tak kuasa nak lari dengan tangan, tak boleh nak royak dengan mulut, maka kita lari dengan hati. Makna beci dengan hati. Makna apa? Dengan hati, yakni kita beci, sebeci-beci dengan perkara yang dia buat, hak syarak tak kena, dan pula tak kena hak dengan syarak, maka kita beci dengan hati. Buat itu. Apa dengan hati? Yakni kita beci kepada perkara seorang yang mendatang, bukan di atas jalan jadi suruh, kita becikan akan dia. Itu dia panggil, wazalika ad'aful iman. Sekurang-kurang daripada imannya. Sekat tu dulu. Kamar dia kata, wallahu alam. Bukan ni sikit dah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat negara tu. Lep belakang tu. Tak bemin negara lelaki. Bukan ni sikit. Dia kata wa'lam anna hazihil khutbata sunnatan law lam ya'ti bi syai'in minha sahhan nikah. Dia kata ketahuilah oleh engkau anna hazihil khutbata, akan bahasa ini khutbah ni sunnatun la wajibun. Dia tu sunnatun la wajibatun, bukan wajib. Makna kata sunat dipergalakkan ketika nak akad nikah, sunat kita bacakan khutbah dulu. Lau lam ya'ti, jikalau tiada mewak datang ia seorang. Gitu. Soalan kita. Lau lam ya'ti, jikalau tidak mewak datang ia berfardu takdir. Lau lam ya'ti, jikalau tidak mewak datang ia al-aqid bisyai'in, dengan sesuatu, minha ay min hazil khutbah, seperti alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dia tak ada mewak datang. Sahhan nikahu, sahlah oleh nikah, pakalah oleh nikah bittifaqil ulama, dengan ittifaq ulama. Sebab orang panggil gapo? Masalah baca khutbah nikah ini bukan rukun. Hak rukun gapo tengok. Sebab apa boleh kata baca khutbah ni orang panggil sah nikah? Kerana arkanun nikah tulis. Arkanun nikah gapo dia? Satu, al-waliyu. Dua, ar-rajulu. Yang tiga, al-mar'atu. Yang keempat, dia apa dia? Ada asy-syahadah, ada dua saksi. Yang kelima,
al-ijab wa qabul. Ha ni. Ning orang panggil rukun nikah ni. Ning orang panggil rukun nikah. Kamu dia baca ketebah, adakah sah? Kalau dia mau tak baca, jawab kata sah. Bittifaqil ulama sahhan nikah bidunil khutbah. Tak baca ketebah sah nak nikah, jawab kata sah. Kerana ketebah nikah ini bukan rukun bagi nikah, bukan tiang bagi nikah, bukan suku daripada nikah. Bukan ke mahiyah di nikah. Arkanun nikah, rukun nikah al-waliyu, kena ada wali. Kalau orang tino anak dara, kena ada wali mujbir. Wali boleh paksa anak tino ya. Di dalam Syafi'i kita, wali ni kerana apa? Kerana berpegang dengan hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin rasyid. Tiada jadi nikah malaikat dengan wali yang apa? Yang saleh, bukan fasik. Yang kedua, lelaki yang menikah. Yang ketiga, perempuan yang nak menikah. Yang keempat, ada dua saksi yang adil. Yang kelima, kena ada ijab dan qabul. Aku menikah akan dikau, aku kahwin akan dikau, hei Muhammad, dengan Fatimah, dengan isi kahwin 100,000 25 kau. Maka Muhammad jawab, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Ning, orang panggil rukun nikah. Ada pun masalah baca ketebah? Ketebah ini bukan daripada rukun. Sebab dia kata, sahhan nikahu bittifaqil ulama. Sah nikah. Wa hukiya an Dawud az-Zahiri rahimahullah annahu qala la yasihu, tak sah. Walakinil ulama dan tetapi ulama. Dawud Zahiri tak sah kalau tak ketebah. Dia pegang dengan zahirnya tak sah. Zahir dia tak sah. Tak pakai nikah, tak ketebah. Walakinil ulama, tetapi orang-orang yang pandai daripada orang-orang yang alim, kata ana al-muhaqqiqun, ulama yang mendatangkan satu masalah dengan dalil, la ya'udduna, tiada membilanglah mereka itu, tiada buat kira mereka itu al-ulama al-muhaqqiqun. Tulis makna kita. La ya'udduna, tiada membilang mereka itu, tiada buat kira mereka itu al-ulama al-muhaqqiqun khilafa Dawud. Tak buat kira dengan orang panggil menyalahi dan bertikah oleh Dawud Zahiri, tak buat kira. Dawud Zahiri tahu tak leh, tak sah. Kalau masalah nikah tak ada baca ketebah, maka ulama tak bilih dengan perselisihan daripada Dawud Zahiri. Tak bilih khilafan mu'tabaran. Sebagai kata khilaf itu dimuktabar, dibuat kira oleh ulama-ulama besar, oleh ulama-ulama muhaqqiq, tak buat kira. Dengan selisih ya, ulama tak buat kira, tak buat pakar. Lagi pula dengan perselisihan bagi Dawud Zahiri ini, wala yankhariqul ijma'u, dan tiada jadi cari dan tidak jadi cacat, tidak jadi bedah al-ijma'. Oleh ijma' ulama kata kalau tak ada baca ketebah sah nikah, maka mari Dawud Zahiri menyalahi, maka jadi cari ke ijma'. Jawab ta wala yankhariqul ijma', dan tidak jadi cari dan bedahlah oleh ijma' bi mukhalafatihi, dengan bersalahannya Dawud Zahiri tak jadi cari ijma'. Wallahu a'lam biskat tu. Wa amma zauju, dan adapun suami, fal mazhabul mukhtaru, maka bermula jalan ni yang dipilihkan oleh ulama, annahu, bahwasanya az-zawju, tu laki ni, la yakhtubu bi syai'in, tidak berkhutbah dengan sesuatu. Bahkan bal idza qala lahul waliyu, bahkan apabila berkata baginya, bagi zauj, bagi tok lelaki itulah, seorang nak jadi pakal suami itu, berkata oleh wali bagi orang tino ataupun pak bagi tino tana, zawwajtuka fulanatan yaqulu muttasilan bihi qabiltu tazwijaha. Tengok. Jadi duk mari nah pak bagi tino tu duk kena cekak kita terkena ke YouTube. YouTube duk mengaji molek, lepas tu pak tu duk tengok mari, pas dia kata kan ya ada nak tino seorang. Dia kata zawwajtuka ya sayuti fulanatan, akan nak tino aku. Pahyuti pun kata nak, Yaqul berkata itu muttasilan bihi, berhubung dengan dia, dengan qaulil wali, zawwajtuka fulanatan. Kata nak, qabiltu tazwijaha, aku terimalah akan perkawinnya bagi fulana. Jadi kedak nikah. Wa in syaa, dan jika kana ia azawaj, qabiltu nikahaha,
Aku terimakan nikahnya. Kalau nak jadi nikah, kata qabil tu nikah, jadi nikah lalu lah. Walaupun tak baca kita pakai cek mai pok yo kena yuti, kena ke sayuti, maka kata zawajtuka ya sayuti. Dengan siapa dia? Dengan Syarifah anakku. Yuti pun dia qabil tu taga tazwijah. Ataupun qabil tu nikah. Jadi nikah lalu lah. Deh. Falau qala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekat tu mereka kata wallahu a'lam.